Assalamualaikum, selamat datang ke YouTube channelku yang mana tidak mengenaliku. Aku adalah Amin. So, hari ini guys, aku nak buat ATG info berkenaan dengan viral di TikTok. So, benda ni dah pernah viral satu ketika dulu, tapi macam orang lain tak layan lah. So, bila di-up balik di TikTok, so macam ramai sangat nak tahu apa yang terjadi kepada orang ni lah, iaitu Masyidah Abdul Jalal. Okey, jom. Okey guys, terlebih dahulu aku nak menceritakan dan mengongsikan beberapa perkara. Bukan aku nak bagi tahu sebab aku bukan nak cakap aku ni hebat ke apakah, sebab aku pun kaji dulu sebelum aku nak menceritakan. So mengisahkan tentang perjalanan mimpi yang terakhir yang dibawa oleh Masyidah ni. So Masyidah ni dia dapat mimpi daripada, dia cakap dia dapat mimpi tu mengisahkan peperangan dunia ketiga guys. So situasi mimpi tu dah, bila dah situasi semua dah datang satu bom yang besar, satu bom yang amat besar. Saya pun menjerit, ya Allah, dia dimatikan dan dihidupkan balik, pergi ke titian sirah. kata tak boleh, gelap, saya takut. Saya pun tak tahu dekat mana. Saya kata gelap, saya takut. Kat masa dalam perjalanan dia di titian sirah, dia nampak neraka, dia nampak sisaan neraka semua, dia nampak semua tu semua, dia nampak semua yang apa yang diceritakan. Dia tarik sampai putus sambung balik kaki dia tak. So, perjalanan dia teruskan lagi sampai dia nampak syurga. So bila dia nampak syurga, dekat situ je dah kata dia nampak insan atau kekasih Allah. Kata itu adalah Nabi Muhammad. So dia kata dia nak jumpa Allah sebab dia nak tarik kawan-kawan dia yang masuk neraka tu. Dia, malaikat, boleh ke saya ni nak jumpa dengan Allah? Saya tahu saya banyak dosa. kata so dia pergi jumpa Allah. So guys, dekat sini pun bila kita tengok mimpi-mimpi ni, aku nak uraikan balik saya cakap. Bukan aku nak cakap mimpi tu tak betul atau aku nak cakap mimpi tu betul. So guys, kita ni sebagai umat yang gede ni kan, kalau Allah nak bagi kat kita tu mimpi tu betul, hanya dia saja tahu guys. Kita tak boleh nak ungkaikan sebab takut jadi benda tu sesat. Jadi takut benda tu jadi macam orang akan salah faham. Sebab itulah kalau kita dapat mimpi, kita tak boleh cerita dengan orang. Sebab kalau kita cerita dengan orang, takut orang ingat kita sesat. So mimpi tu hanya untuk kita sendiri guys. So kalau benda tu dia nak sampaikan guys, kita hanya berdoa. Dia cakap kat sini Allah bagi kat dia mimpi tu untuk dia sampaikan, macam bagikan wahyu macam tu lah. Sampai macam Allah Akbar. Bila fikir balik, kita takut macam sesat guys. Sebab bukan aku nak tuduh, sebab kita ada beberapa perkara yang dia cakap jangan sampai aku doakan kau sebab kau tak percaya ajaran Allah macam tu. Dia macam Mimpi yang terakhir ni untuk umat Nabi Muhammad. Kalau Rasulullah sendiri tak mengaku untuk umat aku, bukan kerjaan aku untuk atasmu, tapi takdir Allah Subhanahu Wa Taala mu ni ahli neraka. So guys, percaya pada yang satu guys. Cuma aku nak cakap apa yang sekian tahu, Nabi Muhammad adalah Nabi yang terakhir. So Nabi Muhammad adalah Nabi yang terakhir yang disampaikan wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Aku takut si Masyidah ni dia ada sakit. Sebab dia cakap sakit, tak tahulah bagi kita, kemungkinan ada sakit. Sebab ada satu penyakit ni boleh membawa kita terus nak ni, macam sebab skizofrenia tu kan. Skizofrenia ni dia macam menekankan pemikiran kita sampai dia boleh buat memimpi. So sampai kita boleh berhayal benda tu akan terjadi. Tapi aku nak cakap, bila orang ada penyakit macam ni, kita patut tolong dia. Sebab dia ada kelebihan yang Allah bagi kat dia untuk dapat
dapat benda tu, mungkin benda tu akan jadi betul. Dan sebab bila kau ada penyakit ni, kau akan jadi jujur. Sebab orang ni dia jujur kan, dia sakit dia jujur, dia berceritakan satu-satu. So aku pun tak hebat macam mana, sebab aku pun kaji juga sebelum apa nak terjadi. Tapi itulah guys, kan. Tak kepelik guys, dia boleh merungkai sampai dia cakap dia jumpa Allah Subhanahu Wa Taala. Astaghfirullahalazim. Ya Allah, sisaan-sisaan dekat api neraka tu pun, benda tu kalau kita ambil boleh menjadi sebagai tiba atau muhasabah diri kita, semua macam menginsafkan diri kita. Sebab kan kawan-kawan, sisaan api neraka memang sisaan yang sangat-sangat orang tak nak. Banyak benda yang cerita, so gambaran-gambaran yang diceritakan tu membuatkan kita rasa insaf kan. Tapi guys, bukan untuk korang percaya 100%. So ambil dia sebagai pengajaran. Okey, tu antara tafsiran mimpi dia tu. Lepas tu dia ada menghuraikan beberapa benda, macam bendera biru, langit, Kaabah kosong, jalan raya kosong. Kan maksud dia Kaabah kosong, jalan kosong, macam sekarang kan Covid kan, so orang tak boleh pergi semayang. So jalan raya kosong kan, orang kena kuarantin. Tu tafsiran mimpi tu pada 2019. Covid pun kena pada 2019 juga kan. Betul kan? Kita dah 2 tahun dah kena Covid ni. Tak tahu lah. Lepas tu bendera kuning, tak tahu, tak faham. Lepas tu ada beberapa perkara dia kata Donald Trump kalah. So sebab kena game kan. So sekarang pun korang tengok Donald Trump kan, tapi tak tahulah nak cakap tu dia kenyataan dia ataupun ada satu kebetulan. Lepas tu ada bendera putih. Bendera putih kan sekarang tapi tak tahulah nak cakap huru-hara politik dan ustaz ramai follower. Macam tu lah. Dia macam bila kita tengok huru-hara politik yang berada di Malaysia kan, kita tahu apa ni, kita kan sedang berhuru-hara masing-masing nak jadi Perdana Menteri, dan mula dah dia nak ambil kuasa. Ustaz pun banyak followers tu. Seperti yang kita tengok sekarang ni kan, Ustaz Abid Yu kan, macam banyak kena fitnah, kena kencam, padahal dia menyampaikan benda-benda baik. Dia usaha menyampaikan benda baik kepada kita, untuk kita sentiasa menderma, jangan kedekut macam dermalah kepada dan bantulah. Dia buat benda-benda yang baik guys. So seperti korang tengok kan. Lepas tu dia cakap air yang tenang, pantai yang tenang kan. Sebab kalau ikut pada apa yang cakap ni kan, sekarang kan kena kuarantin, so orang tak boleh pergi pantai, orang tak boleh pergi mandi sungai. So macam pusat-pusat kilang semua ditutup. Pada situ kita kena ingat kita PKP first kan. So lepas tu kita tengok langit jadi lain. Bila start PKP, semua orang tak guna kilang-kilang, semua tak boleh buat kerja ke apa kan. Lepas tu kita tengok situasi tu, kita keluar daripada rumah, kita tengok langit lain biru, macam segak kembali. Yalah, sebab sebelum ni kilang proses macam asap kan, macam pencemaran berlaku. Tu kan ada kebaikannya PKP ni sebenarnya. Lepas tu akhirnya dia cakap ada bom jatuh dekat Sabah lah kan. So dia kata lepas kalau dia ditangkap 2 hari tu bom akan jatuh kat Sabah. Macam tak tahu lah cakap kan. So mana boleh kita urutkan macam tu kan. So takut menjadi sesat tu cakap. Kalau kita mimpi, kita dapat mimpi tu, kita tak perlu cerita kat orang. Sebab kalau kita cerita kat orang, kita sampai kat orang apa, Allah nak bagi tahu kat kita. Sebab mesej tu dia nak bagi tahu kat kita. So kalau kita nak sampai kat orang lagi, benda tu akan jadi sesat. Takut orang akan cakap kau sesat. So bukan aku nak cakap je ni sesat, tapi aku cuma nak bagi tahu takut benda tu akan terjadi. Bahaya guys. So bertobatlah, subhanahu wa ta'ala. Bertobat. Pintu taubat masih lagi terbuka. Tapi aku tak tahu nak cakap, kalau Allah memang nak bagi kat dia mimpi tu kan, kalau Allah nak bagi kat dia mimpi tu, itu mimpi benar, so hanya dia saja yang tahu. Kita tak tahu guys. Sedangkan orang kafir pun dapat mimpi yang benar guys. Ni apalagi kita yang umat Islam ni kan. Orang kafir pun dapat mimpi yang benar. Tak salah aku ada zaman Nabi dulu.
dia menceritakan, so dia dapat mimpi tu mimpi benar kan. So kadang mimpi ni ada main tidur mainan tidur kita. So dia akan mengganggu kita. Sebab kadang-kadang kita letih pun, perasan tak? Kalau kita letih, kita terlalak sekejap, tiba-tiba terjatuh longkang, terkejut, terlangkah macam tak lepas, padahal kita yakin nak lepas, lepas tu macam macam tu. So itu adalah mimpi yang datang dalam situasi emosi. Mimpi kalau macam contoh kita terbaca buku tu, kita terlalu taksub, bukan macam movie lah, kita terlalu taksub dengan movie tu sampai kita tidur terbawa ke mimpi. Tu pun boleh jadi juga kan. So mungkin Masyidah ni ada mengkaji tentang akhir zaman sampai dia baca-baca benda tu terbawa ke mimpi dia. Tu tapi wallahualam. Nak bagi tahu kat hampa ni sebagai pengajaran, jangan terlalu taksub sangat dengan mereka ini. Cuma kita doakan yang untuk dia orang supaya jauh daripada kesesatan, sebab hanya Tuhan saja yang tahu, dan Nabi kita adalah Nabi terakhir, Nabi Muhammad. Wahyu yang disampaikan adalah yang terakhir daripada Nabi Muhammad, bukan orang lain. Astaghfirullah, subhanallah. Bukan aku nak kecam, cuba kita ambil sebagai pengajaran kan. Dalam video-video dia semua ambil sebagai pengajaran. Jangan terlalu percaya 100%. Itu dalam So guys, jangan lupa like, komen, subscribe, tekan butang loceng, share dan share. Jumpa lagi di next video.